Selamat tengah hari dan salam sejahtera. Bersama saya Marzela Sigai, kita teruskan dengan laporan ini. Tampil berbeza, Persatuan Nasional Dayak Bidayuh DBNA menghasilkan video kesedaran COVID-19 di dalam 4 dialek utama Bidayuh. Ia sebagai peringatan mengenai prosedur operasi standard SOP dan langkah pencegahannya bagi membendung penularan wabak ini. DBNA menerusi satu kenyataan berkata, 4 dialek utama yang digunakan ialah Bukar Sadong, Bidayuh Bau, Biatah dan Salako. Ia dapat ditonton di laman Facebook rasmi DBNA. Video tersebut sudah banyak kali dikongsi dalam talian sejak ia dimuat naik di media sosial pada Sabtu. Pelancaran video itu telah disempurnakan oleh Menteri Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi, Datuk Seri Michael Manyin Jawong, juga pada Sabtu di Dewan Serbaguna DBNA. Manyin yang juga penasihat DBNA berharap agar video itu dapat memberi kesedaran kepada masyarakat Bidayuh, terutamanya mereka yang berada di kawasan luar bandar. Sambutan Tahun Baharu Cina 2021 memberi makna kepada masyarakat Cina di Sepauh apabila pembinaan bangunan baru sekolah jenis kebangsaan Si Chunghua diluluskan dengan peruntukan sebanyak RM2 juta. Menyifatkan projek tersebut sebagai hadiah Tahun Baharu Cina untuk komuniti itu, Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Ugah Embas berkata, permohonan projek itu telah mendapat kelulusan daripada Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg. Beliau berkata demikian semasa bersama Ketua Kaum dan Ketua Masyarakat Cina Sepauh meraihkan Tahun Baru Cina 2021 melalui aplikasi Zoom pada Sabtu. Dalam masa yang sama, beliau juga menyentuh berkenaan projek pembangunan lain di Sepauh. Ia termasuk projek pembinaan lapangan terbang landasan pendek Stolport yang kini sudah ditender. Sementara itu, bagi projek Jambatan Baharu Tanjung Sebekut Sepauh pula masih dalam proses tender. 4 individu termasuk 2 wanita ditangkap kerana berjudi di Pasar Ayam Jalan Temenggong Bau sekitar jam 10.30 malam pada Sabtu. Menurut Ketua Polis Daerah Bau DSP Poji Nyaon, suspek berusia antara 20 hingga 55 tahun itu diberkas pihaknya dalam op limau yang dijalankan pasukan dari Bahagian Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Bau. Tegasnya dalam serbuan itu, polis telah merampas wang tunai 17 keping pelbagai nilai berjumlah RM21, 1 meja kayu, 3 kerusi plastik dan 52 keping daun teruk. Suspek dan barang rampasan kemudian dibawa ke IPD Bau untuk siasatan lanjut. Jelas Poji, keempat-empat suspek ditangkap di bawah Seksyen 7-1 Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Berita seterusnya. Prihatin dengan masalah kesesakan kenderaan yang menunggu perkhidmatan feri Rambungan, kerajaan negeri menyediakan sebuah feri baharu yang memiliki kapasiti yang lebih luas. Feri tersebut dikatakan mampu memuatkan sehingga 50 buah kenderaan dalam satu masa. Oleh itu, ia dapat mengurangkan masa menunggu bagi para pengguna di pangkalan feri Rambungan. Oleh yang demikian, penduduk setempat merakamkan penghargaan kepada Kerajaan Negeri dan Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Datuk, Datuk Amar Jamilah Anu kerana sentiasa prihatin dan memberikan perkhidmatan yang terbaik untuk warga Tanjung Datuk. Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di seluruh Sarawak akan dilanjutkan bermula 15 Februari sehingga 1 Mac 2021. Keputusan melanjutkan PKPB ini dicapai menerusi mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS pada Sabtu. Menerusi satu kenyataan, JPBNS menegaskan pergerakan antara zon dalam negeri Sarawak adalah tidak dibenarkan melainkan disertakan permit daripada Polis Diraja Malaysia PDRM. Garis panduan PKPB boleh didapatkan di laman web rasmi Majlis Keselamatan Negara MKN. Sementara itu, aktiviti ekonomi di kawasan zon merah juga tidak dibenarkan beroperasi. Aktiviti ekonomi tersebut termasuklah pasar tani, pasar malam dan bazar larut malam. Imam Response and Relief Team, IMARET,
yang bernaung di bawah Persatuan Perubatan Islam Malaysia (IMAM) sedia bekerjasama dengan pihak berkuasa dalam merancang dan melaksanakan program vaksinasi khususnya kepada kelompok masyarakat terpinggir termasuk pendatang tanpa izin dan pelarian. Imaret dalam satu kenyataan berkata bagi memastikan Malaysia pulih dari segi kesihatan dan ekonomi adalah penting bagi semua pihak yang terlibat dalam setiap sektor diberi perlindungan menerusi imunisasi. Sejak 2015, perkhidmatan klinik bergerak di bawah badan itu telah beroperasi di beberapa kawasan sekitar Semenanjung. Ia bermatlamat untuk menyediakan perkhidmatan dan pendidikan kesihatan kepada pelarian. Klinik berkenaan masih beroperasi dan dilengkapi dengan pelbagai kemudahan untuk melaksanakan program vaksinasi. Selain itu, klinik vaksinasi bergerak bagi MMR dan hepatitis B untuk pelarian di seluruh negara juga telah dilaksanakan dengan kerjasama agensi antarabangsa seperti Suruhanjaya Tinggi Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai pelarian UNHCR, Pertubuhan Antarabangsa untuk Migrasi IOM dan badan-badan bukan kerajaan lain. Sasaran program pemvaksinan secara meluas mampu dilaksanakan dengan jayanya menerusi perancangan bersama, kerjasama dan keterangkuman. Sekian sahaja dari saya Marzella Sigai untuk Ringkas TVS. Salam hormat dan jumpa lagi.